Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seperti biasa, anda bersama dengan saya, Timbalan Penguasa Bomba, Nazizul Hasmarizal bin Haji Amaidin, Ketua Cawangan Praktikal Kebombaan, Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia Wilayah Timur. Dalam video tutorial pengendalian kemalangan jalan raya atau lebih dikenali dengan Road Traffic Collision. Tugas penyelamatan kemalangan jalan raya adalah suatu tugas yang perlu dilakukan dengan teliti kerana ia boleh mendatangkan risiko sama ada kepada penyelamat mahupun mangsa. Ia adalah suatu yang kompleks dan memerlukan kemahiran dalam menguasai masa dalam sesuatu situasi di mana penyelamat berhadapan untuk mengalihkan mangsa dari kenderaan. Pengurusan kecemasan kemalangan jalan raya adalah merupakan kemahiran asas yang harus dimiliki oleh setiap pegawai bomba. Kemahiran ini menuntut pegawai bomba untuk bertindak balas di dalam semua jenis kemalangan dengan cepat dan pantas serta mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Bagi membuka tirai pada hari ini, bersama-sama kita mendengar dan menghayati intipati yang akan disampaikan sebentar nanti. Hari ini saya akan menerangkan berkaitan dengan video tutorial iaitu peralatan pengendalian kecemasan kemalangan jalan raya. So, apa yang dikatakan peralatan kita gunakan dalam kecemasan kemalangan jalan raya ini adalah peralatan yang berbentuk di mana kita menggunakan satu sistem yang dipanggil sistem hidrolik. Sistem hidrolik banyak digunakan di dalam industri automobil seperti sistem steering kuasa ataupun sistem brake, satelit dan sebagainya. Sistem ini menggunakan cecair sebagai media penghantaran kuasa. Bendalur yang biasa digunakan adalah minyak yang tidak boleh dimanfaatkan dan berfungsi sebagai bahan pelincing. Sistem hidrolik adalah tahan lasak. Sistem hidrolik juga mengaplikasikan hukum Pascal di mana tenaga boleh dipindahkan melalui cecair. Ada 4 komponen di dalam sistem hidrolik. Yang pertama adalah pump, injap hidrolik, peralatan hidrolik dan juga hos hidrolik. Peralatan yang pertama adalah peralatan yang kita namakan sebagai power unit atau dikenali juga dengan hidrolik unit. Fungsi peralatan ini adalah menjanakan minyak hidrolik kepada peralatan hidrolik dengan menggunakan kuasa enjin. Terdapat beberapa komponen di sini yang akan diterangkan oleh saya sebentar lagi. Jenis peralatan hidrolik power unit ini adalah jenis lightweight, iaitu pump lightweight yang mana ianya mempunyai beberapa bahagian. Yang pertama, ianya adalah outlet, yang mana outlet ini berfungsi untuk mengalirkan minyak hidrolik. Yang kedua adalah frame ataupun bingkai. Bingkai ini adalah melindungi power unit itu sendiri. Yang ketiga adalah enjin, yang mana enjin ini yang akan menjanakan minyak hidrolik kepada peralatan hidrolik. Okey, di sini juga kalau kita boleh melihat kepada indikator apa yang ada di tangki minyak hidrolik. Ada satu indikator yang menunjukkan kuantiti minyak hidrolik yang ada di dalam tangki ini. Okey, peralatan yang seterusnya adalah peralatan yang kita gunakan untuk mengalirkan minyak hidrolik, iaitu yang dipanggil sebagai hidrolik hose reel. Okey, hidrolik hose reel ini digunakan untuk mengalirkan minyak hidrolik kepada peralatan hidrolik yang kita gunakan. Panjang power hose reel ini ataupun hidrolik hose ini adalah 20 meter panjangnya. Dan dia mempunyai 2 aliran. Pada komponen hidrolik hose reel ini terdapat satu female coupling, di mana female coupling ini adalah dikategorikan sebagai mono coupling, yang mana coupling ini dikategorikan sebagai quick disconnect coupling. Okay. Coupling ini mempunyai 2, iaitu male coupling dan juga female coupling. Yang dikatakan male coupling adalah yang ini dikatakan sebagai male coupling, dan yang ini adalah dikatakan sebagai female coupling. Pada setiap coupling dia mempunyai satu cap, yang mana cap ini berfungsi untuk melindungi coupling ini daripada terkena habuk ataupun pasir. Okey, sebelum itu kita dah diberitahu iaitu berkaitan dengan komponen yang terdapat dalam sistem hidrolik. Okey, yang pertama kita dah mengenali berkaitan dengan pump. Yang kedua kita dah kenal berkaitan dengan hidrolik hose yang digunakan. So, yang ini adalah komponen yang kita gunakan sebagai alat hidrolik.
Peralatan hidrolik yang kita gunakan yang pertama adalah yang dikenali sebagai kombi tool atau combination cutter and spreader, di mana dalam bahasa Melayu dipanggil sebagai peralatan merenggang dan juga memotor. Okey, peralatan ini saya lebih kenalkan peralatan ini sebagai kombi tool. Okey, peralatan kombi tool ini digunakan untuk semasa kerja-kerja menyelamat, melepaskan mangsa yang tersepit, membuat bukaan pada bahagian kenderaan. Okey, peralatan kombi tool ini mempunyai beberapa fungsi ataupun 4 fungsi utama, iaitu yang pertama, ianya boleh digunakan untuk merenggang, mengangkat, mengepit dan juga mengumpil. Komponen yang terdapat pada alat kombi tool ini adalah yang pertama, iaitu dipanggil sebagai bilah, di mana bilah ini mempunyai fungsi yang tertera seperti apa yang saya katakan sebentar tadi. Iaitu yang pertama, iaitu dipanggil sebagai untuk fungsi sebagai memotor, merenggang, mengangkat dan juga di bahagian dalam ini adalah untuk mengumpil. Komponen seterusnya adalah komponen yang kita gunakan untuk memegang, iaitu dipanggil sebagai pemegang. Di mana pemegang ini yang kita gunakan adalah untuk menstabilkan, menstabilkan semasa kita kendalikan peralatan hidrolik ini. Komponen seterusnya adalah komponen itu dipanggil sebagai silinder. Di dalam silinder ini terdapatnya piston, yang mana piston inilah yang akan menggerakkan ataupun menukarkan cecair kepada tenaga mekanikal, iaitu yang akan menggerakkan kepada bilah yang terdapat pada peralatan ini. Seterusnya, komponen adalah yang dipanggil sebagai controller ataupun injap kawalan. Injap kawalan ini menggunakan konsep star grip. Okey. Bila disebut star grip, kita akan memegang menggunakan 4 jari pada pemegang dia dan ibu jari ini diletakkan pada injap kawalan. Ini adalah komponen yang dikatakan sebagai hydraulic hose. Hydraulic hose ni yang disambungkan dengan hose hantaran, iaitu hydraulic hose yang digunakan untuk menghantarkan minyak hidrolik daripada power unit kepada peralatan hidrolik. Peralatan seterusnya adalah peralatan yang dipanggil sebagai hydraulic cutter ataupun sebagai pemotong hidrolik. Peralatan ini hanya mempunyai satu saja fungsi, iaitu hanya bilah dia adalah untuk memotong. Okay. Pada peralatan hidrolik ini juga terdapat beberapa komponen. Yang pertama iaitu bilah. Bilah ini adalah bilah memotong. Hanya satu fungsi saja yang digunakan sebagai alat untuk memotong. Yang kedua adalah pemegang. Pemegang ini adalah untuk, seperti yang saya katakan, adalah untuk menstabilkan peralatan ini semasa dikendalikan. Ketiga adalah silinder. Di dalam silinder ini terdapatnya piston, yang mana piston inilah yang akan menggerakkan bilah ini semasa mengendalikannya. Seterusnya adalah kepada injap kawalan. Pada injap kawalan ini, dia menggunakan konsep foregrip. Foregrip ini bermaksud 4 jari kita akan memegang kepada pemegang dan juga satu ibu jari ini akan digunakan untuk mengawal injap kawalan ini, iaitu membuka dan juga menutup. Seterusnya adalah hydraulic hose, di mana hydraulic hose ni yang kita gunakan untuk mengalihkan minyak hidrolik daripada melalui hydraulic hose kepada hose hidrolik yang terdapat pada peralatan ini. Peralatan hidrolik yang seterusnya adalah peralatan yang mana kita panggil sebagai rescue ram. Peralatan rescue ram ini berfungsi untuk merenggang dan juga mengangkat. Tujuan dia digunakan adalah untuk melepaskan mangsa yang tersepit serta mewujudkan satu ruang yang luas semasa berlakunya kemalangan. Komponen yang terdapat pada rescue ram ini adalah, pertama, ini dipanggil sebagai stroke. Stroke inilah yang akan digerakkan untuk membuat bukaan, untuk mengangkat dan juga merenggang. Ini adalah header yang mana ianya digunakan untuk sebagai point bagi mengangkat dan juga merenggang. Komponen seterusnya adalah silinder. Di dalam silinder ini terdapat piston, di mana piston inilah yang akan menggerakkan komponen iaitu stroke, yang mana tujuannya adalah untuk menggerakkan stroke ini yang mana berfungsi sebagai mengangkat dan juga merenggang. Komponen seterusnya adalah handle. Ini adalah handle, di mana handle ini dan juga dikenakan bersama dengan injap kawalan. Injap kawalan ini menggunakan konsep star grip, iaitu di mana
4 jari akan memegang pada handle dan 1 ibu jari akan diletakkan pada injap kawalan, yang mana ianya mengawal untuk membuat bukaan dan juga menutup. Seterusnya, ianya adalah hydraulic hose. Hydraulic hose yang mana yang menempatkan male coupling. Hydraulic hose yang terdapat pada peralatan ini adalah untuk disambungkan bersama dengan hydraulic hose yang digunakan daripada peralatan power unit kepada peralatan hidrolik. Peralatan seterusnya adalah peralatan yang dipanggil sebagai mini cutter. Mini cutter ini digunakan untuk memotong di bahagian ataupun di ruang yang sempit. Sebagai contoh, pedal minyak dan juga pedal brake pada kenderaan. Pada mini cutter ini terdapatnya komponen seperti bilah. Bilah ini digunakan untuk memotong. Yang kedua, ini adalah silinder. Di mana silinder inilah yang akan menggerakkan pada bilah ini. Yang ketiga adalah berkaitan dengan handle dan juga injap kawalan. Injap kawalan ini juga menggunakan konsep star grip, iaitu ibu jari yang akan menggerakkan, membuka dan juga menutup. Selain daripada itu juga terdapatnya hydraulic hose. Hydraulic hose ini digunakan untuk menyambungkan antara hydraulic hose yang disambungkan kepada power unit. Pasti tuan-tuan ingin bertanya berkaitan dengan tekanan. Kalau kita lihat di dalam jabatan kita, kita mempunyai pelbagai jenis hidrolik. Yang pertama, kita mempunyai hidrolik yang berjenama, iaitu dipanggil Rescue Tech. Jenama Rescue Tech, Zumbro Rescue, Weber, Lucas dan juga Holmetro. Setiap peralatan-peralatan ini mempunyai tekanan yang berbeza. Sebagai contoh, Rescue Tech menggunakan tekanan 350 bar yang bersamaan dengan 35 megapascal. Yang kedua, Zumbro Rescue. Zumbro Rescue juga menggunakan tekanan 350 bar bersamaan dengan 35 megapascal. Yang ketiga, jenama Weber Rescue. Weber Rescue ini menggunakan tekanan 700 hingga 800 bar bersamaan dengan 70 hingga 80 megapascal. Yang keempat, jenama Holmetro. Jenama Holmetro ini juga menggunakan tekanan 720 bar bersamaan dengan 72 megapascal. Dan peralatan yang sebentar tadi yang saya tunjukkan iaitu jenama Lucas. Jenama Lucas ini menggunakan tekanan 700 bar bersamaan dengan 70 megapascal. Bagaimana saya boleh mendapatkan persamaan tersebut? Persamaan tersebut adalah 1 megapascal bersamaan dengan 10 bar. Sudah pasti tuan-tuan akan tertanya-tanya, apa yang dikatakan megapascal yang saya sebutkan sebentar tadi? Megapascal adalah satu unit yang digunakan untuk mengukur tekanan sistem hidrolik. Untuk mendapatkan lebih lanjut lagi berkaitan dengan peralatan-peralatan hidrolik yang saya telah terangkan sebentar tadi, tuan-tuan boleh melihat ataupun merujuk kepada buku pengendalian kecemasan kemalangan jalan raya yang telah dibekalkan oleh jabatan. Diharapkan apa yang telah disampaikan oleh saya sebentar tadi dapat dimanfaatkan oleh tuan-tuan semasa tuan-tuan bertugas. Saya mengharapkan agar tuan-tuan dapat menjawab soalan yang akan dibekalkan oleh bahagian latihan Ibu Jabat dengan jaya. Semoga kita akan berjumpa lagi di video tutorial pemantapan pengendalian kecemasan kemalangan jalan yang akan datang. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.